Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama-sama saya pada hari ini, Dr. Nuraini binti Sulaiman, selaku moderator webinar pada petang ini. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sidang hadirin, anak-anak pelajar dan adik-adik pelajar sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam sesi webinar yang bertajuk Pelestarian Sungai Sumber Kehidupan, Anjuran Pusat Jaringan Industri dan Masyarakat dengan kerjasama Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin sekalian, pada hari ini bersama-sama dengan kita dalam sesi webinar ini Dr. Anidah binti Robani selaku penceramah kita pada petang ini, dan sukacita saya ingin memperkenalkan mediator penceramah kita, Dr. Anidah. Assalamualaikum Dr. Anidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Dr. Anidah. Dr. Anidah binti Robani merupakan pensyarah kanan di Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, dan beliau mempunyai bidang kepakaran di dalam bidang Sociology Development, Sustainability Development, Localizing Sustainability Development, Social Impact Assessment dan juga Policy Studies. Ya. Jadi dengan latar belakang beliau yang hebat, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, beliau merupakan salah seorang penceramah yang akan membentangkan tajuk webinar kita pada hari ini yang bertajuk Pelestarian Sungai Sumber Kehidupan. Jadi sebagai makluman sidang hadirin sekalian, terutama adik-adik pelajar-pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah maupun di peringkat IPT, sungai merupakan sumber hidupan. Sungai merupakan sumber tabi'i yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dianugerahkan oleh kita kepada makhluknya. Sungai dilihat mempunyai banyak kepentingan dalam kehidupan manusia, dan di situ manusia atau setiap individu, setiap ahli masyarakat bertanggungjawab dalam menjaga kepentingan sungai tadi dan menjaga kelestarian sungai. Di mana dalam pembangunan dan kelestarian hari ini, keseimbangan itu perlu dalam terutamanya dalam kelestarian sungai tadi. Dalam kemajuan perlu diseimbangkan antara kemajuan dan juga alam sekitar. Justru itu saya dengan berbesar hati menjemput Dr. Anidah untuk menyampaikan webinar beliau webinar pada petang ini dengan tajuk beliau iaitu Kelestarian Sungai Sumber Kehidupan. Dipersilakan Dr. Anidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator Dr. Nuraini Sulaiman. Sekalung penghargaan saya dahulukan untuk Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan bersama-sama dengan Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka di atas penganjuran ini dan juga di atas undangan kepada saya untuk membuat sesi perkongsian dalam webinar pada hari ini. Okey, jadi sekarang saya kongsikan pembentangan ini yang telah saya sediakan. Saya harap jelas ya semua apa yang saya paparkan dan apa yang sedang saya cakapkan ini. Kalau suara saya tidak didengari, saya harap dapat pihak admin dapat membantu ya. Baik. Jadi di sini seperti ada yang berada di skrin di hadapan semua. Okay, sebelum itu saya ucapkan juga yang dihormati guru-guru dan juga anak-anak pelajar, adik-adik pelajar daripada sekolah seluruh Malaysia yang saya difahamkan yang menyertai webinar pada hari ini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya raikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan. Baik, saya Anidah binti Robani akan membuat sedikit perkongsian pada petang ini dalam tempoh lebih kurang 1 jam masa yang diberi. Saya akan berkongsikan tentang satu topik umum yang mana ianya bersempena dengan sayembara puisi melestarikan Sungai Kim Kim. Dan saya kira webinar ini sebagai mukadimah
sebagai pembuka kepada program pertandingan ataupun sayembara ini. Okay. Jadi untuk itu apa yang akan saya kongsikan adalah berkaitan dengan sungai secara umum dan juga pelestariannya ataupun mengapa yang dikatakan pelestarian sungai ini adalah sesuatu yang dilihat sebagai penting dalam konteks hari ini. Okey, dan untuk itu tema yang berkaitan dengan sayembara ini akan saya kekalkan dan dia akan menjadi sebagai panduan untuk keseluruhan sesi perkongsian dan pembentangan saya pada petang ini. Okey, dan temanya itu sebagaimana yang ada di skrin sekarang ini, iaitu sungai kita, tanggungjawab kita dan masa hadapan kita. Okey, so itu adalah tema yang perlu nanti dikaitkan dalam penghasilan puisi yang bakal dibuat oleh anak-anak pelajar. Perlu mengikat kepada tema yang ada di hadapan sekarang ini, iaitu sungai kita, tanggungjawab kita, masa hadapan kita. Okey, jadi secara ringkasnya ini merupakan layout atau apa yang akan saya bincangkan pada hari ini, dan poin ataupun topik-topik atau subtopik ini dia akan menjawab juga kepada tema besar program sayembara ini. Okey, so pertama akan bercakap tentang sungai kita, segala yang berkaitan dengan apa itu sungai, kepentingannya, manfaatnya, dan kemudian apakah yang kedua, tanggungjawab kita. Saya susun ia supaya ia mengarah kepada subtopik melihat kepada cabaran yang sedang dihadapi oleh sungai kita pada hari ini, dan kemudian apakah peranan kita dan juga apakah tanggungjawab kita dalam memastikan kelestarian sungai itu supaya dapat dikembalikan. Okey, dan kemudian masa hadapan kita yang ini sangat terkait dengan apa yang sedang diusahakan dalam konteks agenda global pada hari ini yang bercakap tentang pembangunan lestari ataupun pembangunan mampan, yang melibatkan kepada bukan hanya pembangunan secara ekonomi, bukan hanya melibatkan pembangunan aspek sosial dan juga perdagangan dan sebagainya, tetapi turut meletakkan agenda pelestarian alam sekitar sebagai agenda utama dunia. Okey, jadi itu nanti kita akan menjawab keseluruhan ini kepada tema besar sayembara ini. Okey. Baik, so sekarang saya mulakan dengan memberi sedikit diskusi berkaitan dengan apakah dia kepentingan sungai dan apa itu sungai dan apakah dia kepentingan sungai itu. Dan saya rasa ini bukanlah satu topik yang berat, ya. Ini satu topik yang ringan kerana dia sebenarnya bila kita bercakap tentang antara ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini, sungai ini adalah salah satu unsur alam semula jadi, dan yang mana kita juga terkait dalam konteks ini kerana kita juga adalah ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini. Okey, jadi di situ kenapa kita nak bercakap tentang sungai? Apa pentingnya sungai ini dan apa kaitan sungai ini dengan kita? Okey, jadi secara tidak langsung ianya apa yang akan diwacanakan pada petang ini, dia adalah akan kembali untuk mengetengahkan peranan penting kita selaku manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai amanah dan tanggungjawab untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sungai ini, iaitu salah satu lagi makhluk ciptaan Tuhan. Okey, so kita sama-sama, okey, baik sungai, baik kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi kita diberi amanah dan tanggungjawab kerana kita diberi akal untuk kita bertanggungjawab sesama unsur-unsur alam ini. Okey, so unsur alam yang akan kita kupas pada petang ini adalah tentang sungai. Okey, jadi sungai ini apa? Kalau kita nak bercakap tentang kepentingan sungai, kita boleh membuat refleksi. Jadi kalau anak-anak pelajar sekarang ini dalam konteks kajian tempatan dan kemudian masuk kepada
kajian subjek sejarah di sekolah menengah, kita akan dibawa dalam menyusuri garis masa peradaban dunia. Kita akan bermula dengan peradaban prasejarah dan kemudian ada di antaranya selepas itu adalah fasa peradaban dunia ataupun peradaban ancient civilization ataupun peradaban-peradaban awal dunia. Okay? Dan di situ kita akan lihat tentang peri pentingnya sungai kerana dari sungailah bermulanya kehidupan peradaban manusia. Okay? Ini adalah fakta yang tidak boleh dinafikan, ya, kerana kita akan lihat kebanyakan tamadun-tamadun awal dunia bermula daripada lembangan sungai atau kita panggil lembah-lembah sungai yang subur. Okay. Di situ kita akan lihat berlakunya penempatan kekal, iaitu satu-satunya ciri yang akan meletakkan sesuatu bangsa atau komuniti itu telah berada pada tahap ketamadunan. Okey, bila dia telah membuat penempatan kekal, daripada situ dia akan terus membawa kepada apa yang dipanggilkan kepada aktiviti perekonomian, khususnya ekonomi pertanian. Okay. Jadi dalam konteks itu bila saya kata peradaban sungai adalah bermulanya apa yang dikatakan peradaban-peradaban dunia. Jadi di situ kita akan lihat pertama sungai itu sebagai sumber makanan dan sumber air bersih. Okay. Selain daripada mereka membuat penempatan kekal, bila mereka telah bertemu dengan satu lokasi yang mana sangat strategik dan sangat subur, maka komuniti atau masyarakat atau bangsa itu akan membuat penempatan. So mereka akan teruskan dengan aktiviti-aktiviti kehidupan yang lain, khususnya dalam konteks ekonomi. Okay, kerana mereka dah buat penempatan, so mereka kena ada dalam konteks perekonomian. So apa yang mereka boleh buat adalah pada masa itu muncullah apa yang dikatakan masyarakat 1.0 atau dipanggil agrarian society ataupun masyarakat pertanian. Kesemuanya itu mengambil manfaat daripada sungai. Sungai kemudian dengan kreativiti manusia pada tahap itu mereka menghasilkan inovasi dalam konteks irigasi ataupun irigasi dan juga pengairan kepada pertanian mereka. Okay, kalau kita lihat contoh dalam masyarakat tamadun Mesir purba, mereka menanam gandum, barley, dan kemudian kalau macam kita sekarang ni, sistem saliran dan pengairan itu sangat diperlukan untuk pertanian pertanian padi. Okay, baik. So selain daripada itu, dia juga adalah sumber makanan. Kerana di dalam itu ada beberapa sumber makanan yang dalam konteks proteinnya itu seperti ikan dan juga beberapa hidupan akuatik yang lain. Okay? Dan selain daripada itu, peradaban-peradaban awal dunia ini tadi yang telah diberi kehidupannya oleh sungai tadi, kerana sungai ini menjadi laluan pengangkutan. Okay? Laluan pengangkutan ataupun laluan air, atau kemudian nanti bila mana sungai ini dari muaranya itu bersambung kepada laut, dia dilihat sebagai laluan maritim untuk berlakunya perdagangan maritim. Okey, sebab itu kita lihat banyak contoh-contoh peradaban awal dunia ini, kesemua mereka selepas daripada berlakunya ekonomi pertanian tadi dan mereka ada surplus. Surplus itu apa? Surplus itu adalah lebihan yang boleh didagangkan. Maka berlakulah pula another fasa dalam aktiviti perekonomian masyarakat dulu, iaitu ekonomi perdagangan. So mereka keluar menggunakan laluan air tadi, mereka berdagang bersama-sama dengan tamadun-tamadun lain yang ada. Sebab itu kita lihat kalau bersambungnya dalam konteks Mesopotamian civilization ataupun tamadun Mesopotamia yang mendapat manfaat daripada dua sungai utama, Euphrates dan juga Tigris. So dua sungai ini menjadi laluan untuk berlakunya perdagangan keluar daripada masyarakat Mesopotamia keluar. Mereka boleh berdagang, bertemu dengan pedagang daripada tamadun Indus dan kemudian yang juga daripada tamadun China pada masa itu. Okay, so ini yang dikatakan bagaimana sungai juga penting dalam konteks kehidupan kerana dia adalah merupakan laluan untuk membolehkan berlakunya interaksi dengan dunia luar dan juga dalam konteks ekonomi perdagangan.
selain daripada ekonomi pertanian itu tadi. Okey. Ini kalau kita lihat dalam konteks tamadun awal. Tapi kalau kita lihat dalam konteks hari ini, kepentingan sungai ini disebabkan adanya kreativiti manusia yang meningkat, kemudian dengan adanya sains dan teknologi, maka peranan dan kepentingan sungai itu meningkat ataupun bertambah. Dan dalam konteks ini kita lihat sungai pada hari ini menjadi sebagai stesen penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, yang ini banyak. Kalau dalam pembacaan saya sebelum ini saya lihat stesen hidroelektrik ini ada 15 yang agak terkemuka di Malaysia ini sahaja. Okey, yang mana kesemuanya adalah bersumberkan daripada sungai. Okey, so ini dalam konteks sains dan teknologi. Maka peranan sungai itu bertambah. Okey. Kemudian pengairan untuk ekonomi pertanian pun masih diteruskan. Sebab itu ada contoh macam kita ada sistem pengairan yang ditambah baik dari masa ke semasa disebabkan untuk mengairi ekonomi pertanian padi yang berlaku di sebelah utara, contohnya di negeri Kedah. Okey, dan kerana itu kita lihat Kedah daripada dulu sehingga ke hari ini terkenal sebagai jelapang padi negara. Okey, itu ekonomi pertanian yang juga mendapat manfaat daripada sungai disebabkan oleh sistem pengairan yang dibangunkan. Okey, baik, seterusnya dalam konteks sungai ini kita lihat bagaimana sungai pada hari ini mampu menjadi sumber penjanaan bagi ekonomi negara. Kerana apa? Kita boleh lihat dalam sektor pertanian itu tadi, kemudian sektor penternakan atau kita panggil juga sebagai agro-based ekonomi, maknanya ekonomi yang berteraskan pertanian, dan kemudian juga kepada konteks perindustrian, dan kemudian terus kepada ekonomi ataupun sektor pelancongan. Okay. Bila kita berjaya memelihara, sebab dalam konteks Malaysia, kita tahu Malaysia ini adalah satu negara yang dianugerahkan dengan sumber alam semula jadi yang sangat banyak. Dan kita berada dalam apa yang dipanggil sebagai biokepelbagaian ataupun biodiversity. Okay? So dalam konteks itu kita ada flora dan fauna yang banyak. Jadi kita merupakan antara lokasi yang dilihat boleh menarik kedatangan pelancong-pelancong luar, khususnya bagi mereka yang nak kita panggil untuk membuat pelancongan alam, atau kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil wisata alam. Maknanya pelancongan berasaskan kepada alam. Yang kerana kita ditakdirkan, dianugerahkan dengan anugerah-anugerah alam yang pelbagai. Okay. Jadi dalam konteks itu, sektor pelancongan kita mampu dibangunkan berteraskan kepada sumber-sumber alam semula jadi ini tadi, yang mana secara langsung membantu kepada ekonomi negara. So dalam konteks yang skala yang lebih rendah, bukan hanya dalam konteks ekonomi negara, sektor pelancongan ini juga mampu untuk membangunkan ekonomi komuniti ataupun komuniti masyarakat setempat. Okey, contoh macam pembangunan Sungai Melaka. Okay. Jadi bila Sungai Melaka dibangunkan di bawah UNESCO World Heritage Site, okey, sungai ia memberi juga manfaat kepada masyarakat sekitar ataupun penduduk sekitar Sungai Melaka. Secara tak langsung ataupun secara langsung, mereka juga mampu untuk menjana ekonomi komuniti. Okay? Dan juga kesejahteraan komuniti kerana berlaku proses pengindahan Sungai Melaka sebagai contoh. Okay, jadi di situ kita lihat komuniti setempat juga akan mendapat manfaat daripada ekonomi pelancongan itu tadi. Okay, baik. So seterusnya macam dalam konteks kepentingan sungai pada hari ini, proses sungai sekarang ini melalui beberapa proses pengindahan, proses membaik pulih sungai, yang mana sungai diangkat untuk menjadi denai sungai kebangsaan dan juga pusat rekreasi dan riadah komuniti. Semua ini memberi sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat. Okey, baik. So sekarang ini, ini adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan yang saya kata tadi, bagaimana sungai ini memulakan kehidupan bagi peradaban-peradaban awal dunia.
Okey, di situ ada contoh-contoh Sungai Melaka untuk Kesultanan Melayu Melaka, Mesir Purba dengan Sungai Nilnya dan juga Mesopotamia dengan dua sungai Euphrates dan Tigris. Okey, jadi kesemua sungai ini masih wujud. Dan macam contoh di Mesir sekarang ini, Sungai Nil juga menjadi salah satu tarikan untuk pelancong kerana dia ada cruise di atas Sungai Nil itu. Seperti juga Sungai Melaka. Sekarang ini kalau kita datang untuk melancong ke Melaka, Sungai Melaka menyediakan apa yang dipanggil sebagai cruise, river cruise di Sungai Melaka. So semua itu menambah kepada ekonomi negara, negeri dan juga masyarakat setempat. Okey. Baik. Dalam konteks ini kita akan terus lihat kepada apa yang dikatakan sebagai isu dan cabaran sungai. So kenapa hari ini kita bercakap tentang pelestarian dia? Kenapa kita sekarang ini nak bercakap tentang keperluan untuk menjaga kembali sungai, memelihara dan memulihara dan seterusnya kita melestarikan sungai ini. Okey, kerana pada hari ini kita didedahkan dengan pelbagai isu dan berita-berita yang terkait dengan sumber alam semula jadi yang satu ini, iaitu sungai. Pelbagai isu, pelbagai cabaran yang sedang dihadapi oleh sungai ini pada hari ini. Okey? Dan dalam konteks ini bukan hanya kita boleh mendapat tentang fakta berkaitan dengan sungai ini melalui media, melalui berita, tapi kita sendiri boleh menyaksikan bagaimana yang dikatakan cabaran yang dilalui dan dihadapi oleh sungai kita pada hari ini. Kerana kita juga adalah aktor masyarakat ataupun pelaku masyarakat dan sungai memang ada dalam persekitaran kita. So kita boleh saksikan sendiri. Kita boleh menjadi saksi sama ada sungai kita ini sungai yang sihat atau sungai yang sakit atau sungai kita ini sedang nazak sebenarnya. Okey, dalam senarai kalau kita lihat dalam laman web Kementerian Alam Sekitar dan Air Malaysia, KASA, kita boleh lihat di situ bagaimana dalam sektor air negara, sungai dalam konteks yang diindekskan, kita boleh lihat dalam senarai yang panjang, sungai yang tidak sihat ataupun sungai yang tercemar itu tadi. So ini adalah satu kerugian sebenarnya bagi kita sebagai negara tropika yang dianugerahkan dengan biokepelbagaian ini, dengan flora dan fauna yang pelbagai, dengan banyaknya sumber alam semula jadi, tetapi kita yang bersikap acuh dan tidak acuh saja ataupun sambil lewa dan seringkali lalai dalam kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita untuk memelihara dan menjaga sungai ini tadi. Okey, banyak kalau hari ini sering kita dengar dalam berita, kita baca dalam surat khabar, kita lihat dalam social media, semuanya bercakap tentang pencemaran alam sekitar, khususnya sungai. Dan kebetulan sungai terkait dalam pencemaran air. Tapi satu lagi pencemaran yang terkait dengan alam sekitar, pencemaran udara, pencemaran tanah. Jadi isu-isu pencemaran ini merupakan cabaran yang sedang dihadapi oleh sungai kita pada hari ini. Dan ini membawa kepada urgensi ataupun kita panggil satu desakan untuk satu keperluan yang sangat mendesak untuk kita mengusahakan agenda pelestarian sungai ini. Okey, jadi di sini saya ada kumpulkan beberapa gambar-gambar yang menceritakan betapa sakitnya sungai kita hari ini. Dan yang paling terdekat yang terdekat adalah berita tentang Sungai Kim Kim, Sungai Gombak dan Sungai Semenyih. Jadi kesemua ini ada kesannya kepada kehidupan, especially kepada alam sekitar kita, dan ianya juga terkait dengan kita. Jangan kata sungai itu sesuatu yang tidak terkait dengan kita Dia sangat terkait. Contoh kita boleh lihat bila berlakunya isu Sungai Kim Kim, ia juga turut melibatkan kepada jiwa manusia dan kehidupan manusia.
berapa ribu yang dikejarkan ke hospital. Jadi kesemua itu menunjukkan bahawa kesihatan sungai ini juga sangat penting dan sangat terkait dengan kesejahteraan kehidupan manusia. Okey. Baik. So kenapa di sini menunjukkan bahawa sekarang ini penting, menunjukkan bahawa ada perkaitan yang sangat penting di antara kita dengan sungai, dan tadi saya telah beritahu bahawa kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan menjadi pengurus kepada alam ini. Okey, so kita kena mengurus alam ini dengan baik, dengan cemerlang. Okey, memastikan kelangsungan dan kelestariannya kerana manfaatnya itu adalah untuk bersama. Okey, jadi untuk itu kenapa kita perlu untuk pelestarian ini? Itu yang sekarang yang kita akan kupas kerana dia terkait dengan kehidupan kita juga sebagai makhluk muka bumi ini. Okey. Tapi selepas daripada kita melihat tadi ya tentang isu-isu yang ada, kita dilambakkan dengan isu-isu pencemaran yang berlaku kepada alam sekitar kita pada hari ini, maka dengan itu kita boleh saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengaitkan kepada apa yang telah digambarkan daripada kalam Allah dalam Al-Quran, yang mana digambarkan bahawa di sini setiap kerosakan dan kemusnahan yang berlaku di muka bumi ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Sedangkan dalam satu firman yang lain, Allah sendiri yang mengatakan bahawa dia nak menciptakan makhluk yang dinamakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi berlaku dialog di antara Tuhan dan juga dengan malaikat yang mengatakan bahawa mengapa nak diciptakan makhluk manusia ini sedangkan telah diketahui bahawa makhluk manusia ini ciri utamanya itu adalah membuat kerosakan dan menumpahkan darah. Okay? Jadi di sini secara tak langsung ya, kita perlu untuk membuat refleksi, membuat muhasabah, membuat refleksi kepada apa yang telah berlaku di persekitaran kita, sedangkan kita diberi amanah untuk menjaga persekitaran, menjaga alam sekitar kita, menjaga sumber-sumber semula jadi ini selaku khalifah ataupun pengurus kepada alam semesta ini. Okey? Baik. Baik, ini antara lain yang dikaitkan dengan apakah faktor-faktor yang membawa kepada pencemaran alam sekitar, khususnya pencemaran yang berlaku ke atas sungai kita. Aktiviti perindustrian, aktiviti pembangunan, aktiviti pembalakan, perlombongan dan sebagainya. Kesemua ini adalah aktiviti manusia dalam konteks ekonomi, dalam konteks untuk mengaut keuntungan ekonomi, maka perlulah ada had dan batasnya. Kalau kita tidak kembali kepada apa yang telah digambarkan dalam Al-Quran sebentar tadi, kerosakan di muka bumi ini adalah kerana tangan-tangan manusia, maka ini adalah contoh aktiviti-aktiviti yang berpunca daripada tangan-tangan manusia. Okey, tambah pula dengan sikap manusia sendiri yang tidak bertanggungjawab. Seringkali terlupa, seringkali lalai dan mustahil untuk dikatakan jahil secara total dalam konteks pelestarian alam sekitar ini kerana kita memang terkait secara langsung dengan alam sekitar ya. Jadi kita tak boleh kata bahawa kita jahil tentang kelestarian alam, tidak boleh. Okey, sebaliknya yang boleh berlaku adalah kita terlupa. Kita seringkali terlupa, lalai, alpa dalam menunaikan amanah untuk menjaga alam sekitar ini. Okey? Baik. Jadi kenapa perlu ya untuk kita memastikan pelestarian ataupun melaksanakan pelestarian alam sekitar ini, khususnya sungai, kerana ianya mempunyai banyak impak-impak positif kepada kehidupan kita. Okey, kalau kita tidak jaga atau kita sering alpa dan tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar kita, khususnya sungai, maka ianya akan menjejaskan kuantiti dan kualiti air bersih. Okay? Dan kita juga akan meningkatkan kos kesihatan kerana manusia yang terjejas kesan daripada pencemaran air itu tadi. Contoh Sungai Kim Kim, kita lihat berapa ramai yang dimasukkan ke hospital. Okey? Berapa ramai yang dimasukkan ke hospital, kemudian berapa ramai yang dirawat dan seterusnya. Kos untuk merawat kembali air yang tercemar,
kos untuk membersihkan kembali air yang tercemar itu bukan sedikit ya kosnya, hampir makan jutaan ringgit untuk merawat air tercemar, untuk membersihkan air yang tercemar. Jadi kesemua ini sekiranya kita bersama-sama mengusahakan pelestarian alam ini, insya-Allah segala yang terkait dengan kos perbelanjaan, especially yang terkait dengan sektor kesihatan dan juga sektor sektor rawatan air dan sebagainya itu tadi dapat dijimatkan dan dikurangkan. Okey, dan seterusnya kalau kita mengusahakan pelestarian ini, kita akan membawa kepada keseimbangan ekosistem dan especially kepada hidupan akuatik dan juga biokepelbagaian ataupun biodiversity yang ada di sekitar ekosistem sungai itu sendiri. Dan seterusnya, manfaatnya itu juga akan kembali kepada kita selaku komuniti ataupun ahli masyarakat. Okey. Baik. Okey. So sekarang ini kalau kita nak bercakap tentang peranan ya, peranan siapa yang perlu diperkatakan pada saat ini. Okey, jadi kalau berkata tentang peranan, kita boleh lihat atau seringkali dalam konteks menjaga alam ini berlakunya apa yang dikatakan pertingkahan ataupun mungkin tuding menunding jari untuk mempersalahkan pihak ini, pihak A, pihak B, pihak C dan sebagainya. Sedangkan bila bercakap tentang pelestarian alam sekitar ini, setiap daripada kita selaku makhluk manusia ciptaan Allah yang dijadikan sebagai khalifah ataupun pengurus pada alam ini, kesemua kita bertanggungjawab sebenarnya untuk kita melestarikan alam sekitar ini. Okey, jadi dalam konteks ini saya ringkaskan sahaja supaya ianya tidak menjadi terlalu rumit ya untuk pemahaman para pelajar, anak-anak pelajar sekalian. Maka yang dikatakan dalam konteks pelestarian alam sekitar ini, dia melibatkan pelbagai pihak dan juga pelbagai sektor. Dan khususnya yang biasa kita akan pandang bila berlaku masalah seperti pencemaran Sungai Kim Kim sebelum ini, kita akan terus menunding jari kepada pihak berkuasa tempatan ataupun kepada pihak kerajaan negeri. Okey, jadi di situ kita boleh lihat ya, contoh macam ada yang dikatakan nak filekan saman kepada kerajaan negeri, nak filekan saman kepada sekian. Kerana apa? Berlakunya kemalangan dan juga kemusnahan ataupun memudaratkan kesihatan manusia. Okey, jadi di situ kita boleh lihat, pertama memang kita lihat peranan kerajaan. Kemudian kita ada peranan daripada pihak universiti. Jadi yang contoh yang dibuat oleh pihak UTM pada hari ini merupakan salah satu daripada sumbangan kami selaku pihak yang berada di sektor pengajian tinggi untuk membantu masyarakat dalam pelestarian alam sekitar ini, khususnya sungai. So kami golongan akademik, begitu juga dengan guru-guru kami daripada platform akademik juga terlibat untuk membantu dalam agenda pelestarian alam sekitar ini. Kemudian pihak industri, pihak swasta, mereka juga perlu membantu. Tambahan pula, kebanyakan daripada kesalahan yang berlaku dalam konteks pencemaran air dan udara, kesemua kita akan biasanya menunding jari kepada sektor perindustrian. Kerana mereka lah yang kalau ikut daripada laporan-laporan berita disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa toksik, pembuangan bahan-bahan buangan bahan kimia dan sebagainya dibuang dan dialirkan ke anak-anak sungai yang membawa kepada pencemaran sungai. Jadi di situ kita boleh lihat pihak industri juga sebenarnya mempunyai tanggungjawab dan peranan-peranan tertentu dalam melestarikan alam sekitar ini. Okay? Dan seterusnya adalah pihak civil society ataupun ahli masyarakat itu sendiri. Dan kalau ahli masyarakat ini, saya suka untuk mengatakan ianya terus kepada individu kita sendiri. Bukan masyarakat itu dalam konteks yang besar, tetapi kita terus melihat apa yang telah kita lakukan untuk alam sekitar ini. Apa yang telah aku bantu untuk melestarikan alam sekitar ini. Okey?
Jadi ini adalah kalau berlakunya persoalan tentang siapa pihak yang berperanan dan sebagainya, dan kita boleh memastikan bahawa tidak ada pihak yang tidak terlibat dalam pelestarian alam sekitar ataupun sungai ini. Okey. Baik, contoh-contoh kalau saya nak perincikan di sini, bagaimana dikatakan peranan-peranan yang dimainkan kalau peranan pihak kerajaan melalui KASA ataupun Kementerian Alam Sekitar dan Air. Khusus ya, kementerian ini namanya pun Kementerian Alam Sekitar dan Air. Usaha-usaha dibuat, kemudian kita ada pihak berkuasa tempatan, kemudian kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang menguatkuasakan dalam konteks penguatkuasaan apa yang berlaku terhadap pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan sebagainya, kesemua ini dikawal di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okay. So peranan kerajaan ini dia akan lebih kepada yang melibatkan penggumbalan perundangan dan juga penguatkuasaan. Okay. So mencegah pencemaran, mengawal pencemaran, menghapus pencemaran dan membaik pulih ataupun membaiki alam sekitar. Kemudian kita lihat pula apa dia peranan. Ini kita ada dasar sumber air negara ya. Kita ada satu dasar yang dipanggil dasar sumber air negara dan ini Akta Kualiti Alam Sekeliling yang sepatutnya menjadi kerangka panduan untuk kita dalam usaha ataupun dalam agenda pelestarian alam sekitar ini. Okey, ini satu usaha ya yang sedang berlangsung yang merupakan satu inisiatif daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air dipanggil program DSK ataupun Denai Sungai Kebangsaan. Target daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air adalah untuk mereka mengindahkan, menjadikan sungai dan reserve, kawasan reserve sungai. Saya tak ingat berapa meter keluasan yang diambil untuk reserve sungai itu di sepanjang sungai direservekan sebagai denai sungai kebangsaan. Jadi usaha-usaha dibuat untuk mengindahkan denai sungai ini supaya dianya memberi manfaat sama ada kepada kesejahteraan komuniti dalam konteks menjadi pusat rekreasi ataupun pusat riadah kepada komuniti dan juga dia boleh menjadi sebagai attraction kepada pelancongan. Okay, so ini adalah contoh-contoh denai yang diusahakan sekarang ini, sama ada dia dalam bentuk denai jambatan ataupun kayu ataupun denai kerikil ataupun denai turapan. Ini semua yang sedang diusahakan dan kesemua ini sebenarnya memerlukan penglibatan menyeluruh. Bukan hanya orang kementerian turun dan buat kerja ini, tetapi pelbagai agensi dan jabatan-jabatan terlibat, termasuk sektor swasta dan industri. Biasanya mereka turut sama dalam program CSR mereka untuk membantu mengindahkan sungai kita ini dan menjadikan dia sebagai denai sungai kebangsaan. So mereka target menjelang 2030 kalau tak silap saya 10,000 kilometer sungai. Denai sungai 10,000 kilometer ditarget atau disasarkan untuk berada atau menyertai program denai sungai kebangsaan ini. Dan ini perlu penglibatan menyeluruh ya, bukan hanya daripada kerajaan. Okey, ini yang telah diusahakan. Okey, 1,000 kilometer menjelang 2023 dan 10,000 kilometer menjelang 2030. Ini objektif daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sedang diusahakan. Dan Sungai Kim Kim juga saya difahamkan akan berada dalam program denai sungai kebangsaan ini. Sedang melalui proses pengindahan. Okay, jadi orang Johor mungkin tahulah sama ada dah ready ataupun belum denai sungai kebangsaan untuk Sungai Kim Kim. So ini peranan swasta dan industri. Okay, mereka membuat, ini ada satu daripada yang diusahakan oleh satu company yang dipanggil Gerbang Maritim Selangor SMG. Mereka mencipta dengan inovasi, mereka mencipta interceptor untuk membantu membersihkan Sungai Kelang. So lebih kurang 75,000 tan metrik sampah. 75,000 tan metrik sampah telah dikeluarkan daripada Sungai Kelang semenjak 2016. Banyak ya, 75,000 tan metrik sampah itu bukan sedikit.
Ya, ini diusahakan dengan interceptor dan juga yang dipanggil sebagai jaringan menjaring sampah itu. Ada ini. Semua ini inovasi ya. Dan peranan IPT dan NGO, NGO yang berkaitan dengan alam sekitar ini banyak. Yang contoh dengan untuk sungai ini kita ada sahabat sungai, kita ada river ranger, ini semua NGO. Dan kita juga dalam konteks ini sebagai satu ahli masyarakat yang bertanggungjawab atas kesedaran kita, kita boleh join. Kita boleh melibatkan diri dengan NGO-NGO ini. Kalaupun kita tidak mahu secara langsung, tetap selaku ahli masyarakat, kita perlu untuk melibatkan diri dalam memastikan pelestarian sungai ini tadi. Sahabat sungai semua ada. Okey, so kalau ikut pada peranan IPT pula, IPT ini dia akan menumpu kepada penyelidikan, pembangunan dan juga dalam konteks inovasi. So inovasi apa lagi yang nak dibuat untuk membantu dalam pelestarian alam sekitar ini khususnya sungai. Okey? Begitu juga dengan peranan sekolah. Sekolah dan IPT ataupun institut pengajian tinggi seperti universiti-universiti ini, kita semua berada dalam platform yang sama, berperanan. Sama pentingnya untuk kita memastikan pelestarian alam sekitar khususnya sungai ini daripada konteks pendidikan, latihan, pemberdayaan dan juga pembudayaan. So ini adalah satu proses yang saya lihat berterusan, especially dalam proses pembudayaan. Kalau kita nak lihat pembudayaan ini, proses pembudayaan yang lebih berkesan selalunya mesti bermula daripada rumah. Okay, institusi keluarga ataupun institusi rumah itu merupakan sosialisasi ataupun proses pembudayaan yang awal. Dan kemudian dibantu, diperkasakan di pihak sekolah. Jadi proses ini adalah satu proses yang berterusan untuk kita memahamkan anak-anak kita betapa pentingnya apa yang dikatakan agenda pelestarian dan juga pembangunan seimbang ini. Okey? Baik, seterusnya adalah tentang, saya ringkaskan kerana ini semua hanya sekadar ilustrasi-ilustrasi yang untuk lebih memudahkan pemahaman. So sekarang ini kaitan pembangunan dan pelestarian alam sekitar. Okay, kalau dalam konteks ini kita nak bercakap tentang pembangunan lestari atau kita panggil dalam bahasa Inggeris sustainable development. Okay, jadi nak mudah faham, kadang-kadang kita jumpa pembangunan lestari, kadang-kadang kita jumpa pembangunan mampan, tapi maksudnya sama. Okey, jadi kita nak mengarah kepada apa yang dipanggil sebagai pembangunan lestari yang melibatkan juga bukan hanya pembangunan dalam konteks fizikal, material dan pembangunan ekonomi semata-mata, tetapi juga melibatkan pembangunan manusia dan kemanusiaan dan juga melibatkan pembangunan alam sekitar. So barulah pembangunan itu dilihat sebagai pembangunan yang lestari dan seimbang. Ini saya kupas umum sahaja. Nanti kalau ada persoalan lain boleh ditanya untuk lebih lanjut. Okey. Jadi ini yang berkaitan dengan pembangunan lestari tadi dan agenda pembangunan lestari ini yang melibatkan juga pelestarian alam sekitar terkandung dalam agenda SDG dunia. Ini agenda dunia, bukan hanya agenda kita orang Malaysia, tetapi seluruh dunia di bawah pemantauan United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dirangkumkan dalam satu agenda besar dunia dipanggil Pembangunan Lestari. Matlamat Pembangunan Lestari ataupun Sustainable Development Goal ada 17. So daripada 17 ini kita boleh lihat mana yang terkait dengan alam sekitar. Contoh macam SDG ataupun matlamat ke-6, matlamat ke-7, matlamat ke-12, ke-13, matlamat 14 dan matlamat 15. Kesemua itu saling berkaitan bila kita nak bercakap tentang pembangunan lestari. Okey? Jadi yang ini boleh nanti diteruskan kalau ada sekiranya ada keperluan untuk kita memahaminya dengan lebih mendalam. Tetapi yang saya nak ringkaskan di sini, bila kita nak bercakap tentang pembangunan lestari dan seimbang ini, dia akan bercakap dalam 3 aspek ataupun 3 tonggak utama.
Okey, jadi pembangunan lestari itu akan bercakap tentang pertama tentang pembangunan ekonomi. Betul, kita memang nak pembangunan industri, kita nak pembangunan sektor-sektor pembuatan, sektor-sektor ekonomi, semua kita nak. Kita nak keuntungan kerana keuntungan ini akan membantu kita membangunkan negara. Betul, tetapi dalam masa yang sama, kita perlu juga melihat pembangunan dalam aspek manusia, dalam aspek sosial itu sendiri. Dan manusia itu selaku aktor utama di muka bumi ini perlu juga dilihat, kesejahteraannya juga perlu diberi penekanan. Okey, seterusnya adalah kita lihat pada tonggak environment ataupun alam sekitar itu tadi, kesemua tiga-tiga kuadran ataupun ketiga-tiga tonggak ini perlu untuk kita jaga untuk memastikan bahawa apa juga usaha-usaha pembangunan yang kita lakukan di negara ini akan membawa kepada kelestarian dan juga keseimbangan supaya tidak berlaku apa yang dikatakan imbalance ataupun tidak seimbang itu tadi. Okey? Baik. Tapi kalau kita nak bercakap dalam konteks yang besar itu tadi, makro, kita nak bercakap tentang kerajaan, kita nak bercakap tentang agenda PBB atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ini semua agenda-agenda global dan dia dilihat sangat jauh, besar ya, seolah-olahnya peranan kita tak dipandang pun di situ. Okey, baik. Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi, bila bercakap tentang pelestarian alam sekitar ini, dia akan terus terkait dengan setiap individu kita. Okey, kesemua kita bertanggungjawab. Sebab tadi saya dah mulakan webinar ini dengan mengatakan bahawa kita adalah juga ciptaan daripada Tuhan sebagai ciptaan makhluk manusia yang diberi akal, yang diberi amanah, diberi tanggungjawab untuk melestarikan alam sekitar ini. Okey, jadi kesedaran kendiri itu paling penting untuk kita menyedari dan kita boleh buat, kita mulakan dengan perubahan kepada dalam diri sendiri dulu. Sebelum kita bercakap tentang merubah komuniti, merubah masyarakat, merubah negeri ataupun negara, kita kena bercakap tentang merubah diri kita sendiri dulu. Itu yang dipanggil sebagai transformasi kendiri, yang mana ianya membawa kepada keberkesanannya nanti boleh terus kepada pelestarian alam sekitar itu. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan pelestarian dari sisi nilai, dari sisi individu kita? Kita kena transformasikan budaya hidup kita, gaya hidup kita. Okey, jadi kita kena kembali menghayati nilai, kembali menghayati tentang tanggungjawab kita. Apakah tanggungjawab kita kepada alam? Okey, dan seterusnya kita kena menghayati apa yang dikatakan religious based ecosophy ataupun gabungan daripada ekologi dan filosofi membentuk satu terma ekosofi. Okey, yang ini banyak dipelopori oleh Datuk Seri Zaini Ujang sendiri, yang mana beliau sekarang ini adalah KSU kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang mana beliau merupakan antara prominent advocator of environment, especially sungai ya. Di situ kita kembali untuk menyuburkan ataupun membudayakan ataupun kembali memberi kefahaman apa yang dimaksudkan dengan filosofi ekologi ataupun ekosofi, dan juga mempraktikkan ataupun mengamalkan eco-habit yang sebaik-baiknya. Okey, eco-habit ataupun tabiat-tabiat yang eco-friendly dalam kehidupan seharian kita. Itu bermaksud kembali kepada diri. Perubahan itu bermula daripada diri. Kita mesti mempunyai ekosofi yang jelas, kita mesti mempunyai eco-habit yang baik untuk kita beradaptasi dengan alam dengan baik supaya kita boleh memastikan alam itu kelangsungannya dan kelestariannya. Okey, kemudian kita membudayakan kesukarelawanan. Sebab kita lihat ya, dalam konteks alam sekitar ini, melestarikan alam sekitar ini, antara aktiviti yang biasa dibuat adalah aktiviti gotong royong. Okey, aktiviti gotong royong ini, so yang ini kita lihat banyak sangat lagi kekurangan ataupun volunteerism ataupun dalam konteks sukarela untuk turun membantu itu masih kurang. Jadi kita perlu kembali membudayakan kesukarelawanan ini.
Okay, yang ini boleh dibantu, boleh dilakukan atas platform pendidikan dan platform sekolah maupun platform di universiti. Bagaimana kita nak memastikan aktiviti kesukarelawanan ini kembali subur ya dalam kehidupan anak-anak pelajar kita. Okay. Seterusnya adalah membudayakan apa yang dikatakan shared responsibility ataupun pertanggungjawaban bersama. So kita mempunyai tanggungjawab yang sama ya, dan kita perlu bersama-sama tanggungjawab yang sama, dan kita mempunyai peranan dan tanggungjawab yang, dan kita perlu buat secara bersama. Selepas kita mempunyai satu kesedaran diri yang tinggi, dan kita pastikan bahawa kita akan bersama-sama pula untuk kita melestarikan alam sekitar ini. Okay. Sebab kita selalunya terlupa ya bahawa yang terkait dengan pelestarian alam ini adalah sebenarnya kaitannya adalah secara langsung kepada sistem nilai kita, sikap kita, tabiat kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita. Jadi kesemua ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita membuat refleksi, kembali memuhasabah diri, kerana kita tahu sekarang ini bahawa kita sebenarnya mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk melestarikan alam sekitar. Okey. Jadi saya masa pun dah tinggal lagi 10 minit. Ini yang saya maksudkan daripada awal tadi bahawa kita selaku khalifah kita bertanggungjawab ya menjaga ketiga-tiga hubungan ini, di mana kita menjaga hubungan kita dengan Allah selaku pencipta kita, dan kita kena menjaga hubungan sesama manusia, dan seterusnya kita juga bertanggungjawab dalam menjaga alam semesta ini. Okey. Banyak kalau kita lihat hadis dan juga firman-firman Allah dalam Al-Quran yang menceritakan, yang menegaskan bahawa ini adalah tanggungjawab kita selaku manusia. Dan bila kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada pelestarian alam sekitar ini, sebenarnya kita membuat ibadah sebenarnya. Okay? Kita membuat satu ibadah dengan kita membantu melestarikan alam sekitar. Okay. Baik, saya rasa itu sahaja setakat ini. Jadi saya kembalikan kepada Dr. Noraini Sulaiman kalau ada sebarang kesimpulan dan sebagainya, ataupun sebelum itu saya tinggalkan audiens dengan rangkap puisi yang dibuat oleh Datuk Seri Zaini Ujang sendiri, yang mana saya kata tadi beliau merupakan antara prominent advocator dalam pelestarian alam sekitar khususnya sungai. Okay, so ini yang dinyatakan di sini bahawa kita perlu sepakat, okay, sepakat dan bekerjasama, bermuafakat dalam kita melestarikan sungai, dan jangan hanya kita bertingkah menunding jari menyalahkan sesuatu pihak, sedangkan kita tahu bahawa perubahan itu perlu bermula daripada diri kita sendiri. Untuk itu saya sudahi dulu setakat ini. Assalamualaikum. Kembali kepada moderator Dr. Noraini. Terima kasih Dr. Anida di atas pencerahan terhadap tajuk yang kita bawa pada petang ini, iaitu pelestarian sungai sumber kehidupan, yang saya rasa dia sangat memberi satu manfaat yang berguna kepada hadirin hadirat pelajar-pelajar sekalian, terutama ketika ingin menyertai pertandingan nanti. Banyak poin-poin kan yang dijelaskan oleh Dr. Anida tadi berkaitan dengan kepentingan sungai, apakah cabaran dalam melestarikan sungai, kemudian apakah impak positif apabila pelestarian sungai itu dilakukan, dan juga kita lihat di situ peranan yang sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Dr. Anida, dan di dalam dari sudut agama itu sendiri sangat mementingkan dan mengingatkan manusia sebagai makhluk untuk melestarikan sungai demi kelangsungan generasi akan datang, terutama anak-anak, adik-adik, para pelajar yang masih muda pada hari ini. Okey, jadi saya rasa tidak lengkap sekiranya kita tidak ada sesi soal dan jawab Dr. Nida. Okey, mungkin saya ada dua soalan, mungkin secara ringkasnya Dr. Nida boleh beri jelaskan. Saya soalan pertama, saya beri dua soalan terus Dr. Nida. Soalan pertama, kalau kita lihat banyak maksudnya peranan pelajar, peranan pihak kerajaan, pihak swasta, peranan pihak sekolah, individu, masyarakat dan sebagainya dalam melestarikan sungai. Namun begitu, mengapakah masih berlaku
Masih berlaku pencemaran terhadap sungai, contohnya yang Dr. Anida sebutkan tadi, Sungai Kim Kim dan juga beberapa sungai yang lain. Okey, soalan yang kedua, melihat kepada tema tema kita pada tema sungai, sungai kita, tanggungjawab kita, masa hadapan kita. Mungkin di situ apakah intipati yang Dr. Anida boleh jelaskan sedikitlah, terutamanya kepada anak-anak pelajar, pada adik-adik pelajar dalam melengkapkan tugasan mereka sekiranya mereka ingin menyertai pertandingan. Jadi dipersilakan Dr. Nida untuk menjawab kedua-dua soalan tadi. Okey, kenapa masih berlaku ya? Itu satu soalan tadi daripada moderator. Mengapa masih berlaku pencemaran sedangkan kita tahu bahawa sungai ini penting? Tapi masih berlaku. Kalau kita lihat kalau di dada-dada akhbar dan juga dalam media, daripada berita, paparan berita, hampir setiap hari kalau kita lihat masih berlaku isu-isu kepada sungai-sungai di negara ini. Kita ada lebih kurang 250 batang sungai yang ada di negara ini, tetapi sungai yang benar-benar sihat sangat-sangat sedikit di situ. Okey. Jadi di sini saya kembalikan kepada apa yang telah saya kupas sebentar tadi. Kalau kita boleh kita boleh kembalikan, menunding kembali kepada diri kita sendiri sebelum kita bercakap tentang orang lain tidak buat, kenapa orang lain tidak membetulkan keadaan atau tidak membetulkan kesilapan dan pencemaran itu, tapi lebih baik kalau kita bercakap daripada konteks kita sendiri. Okay? Sebab itu kalau saya nak bercakap tentang pelestarian alam sekitar ini, yang paling penting adalah tentang individu kita sendiri selaku khalifah di atas muka bumi ini untuk kita memahami kembali, memahami dengan sebenar-benarnya peranan kita selaku makhluk manusia yang diciptakan sebagai khalifah. Yang mana kita sepatutnya menjaga hubungan dengan melestarikan alam sekitar itu dengan menjadikan pelestarian usaha-usaha pelestarian itu sebagai ibadah pada kita sendiri. Okay? Jadi dalam konteks itu kadang-kadang berlakunya kelupaan, kealpaan. Kadang-kadang sikap tidak bertanggungjawab itu pada saya lebih penting. Okay? Dan di situ kenapa masih berlakunya? Kalau kita lihat berlakunya itu kerana soal ketidakbertanggungjawaban itu. Okey, kerana sikap tidak bertanggungjawab itu bukan hanya kepada individu, kita naikkan lagi kepada fasa ataupun skala seterusnya ataupun dalam konteks sektor perindustrian, ada juga industri-industri yang mereka bertindak acuh tak acuh sahaja kepada pelestarian alam sekitar ini dan kepentingan melestarikannya. Hanya bila telah berlaku barulah masing-masing nak terengadah. Itu yang dikatakan dah terantuk baru nak tengadah. Okey, jadi di situ macam contoh yang lepas berlaku pada Sungai Kim Kim, masih berlaku pencemaran dan pencemaran itu yang paling dikesali kerana ia melibatkan sektor perindustrian, pembuangan sisa toksik ataupun bahan kimia. Jadi yang di situlah yang menyebabkan betapa perlu pentingnya untuk kesemua daripada kita untuk benar-benar faham apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab, tentang amanah. Okay, setiap daripada kita, daripada sektor mana sekalipun, daripada domain mana sekalipun, kalau kita nak melihat daripada domain personal ataupun domain individu kita sebagai ahli masyarakat ataupun sebagai hamba Tuhan yang diciptakan, maka industri juga perlu melihat benda yang sama. So mereka dalam membuat ekonomi perindustrian dalam sektor perkilangan itu tadi, aktiviti-aktiviti perkilangan itu perlu mempunyai satu minda yang jelas tentang kebertanggungjawabban mereka kepada alam sekitar. So tidak akan berlakulah kalau kita benar-benar faham yang kita benar-benar bertanggungjawab terhadap amanah itu tadi, maka apa juga kerangka yang kita nak buat dalam ekonomi dan dalam aktiviti dan kegiatan ekonomi itu tadi, kegiatan-kegiatan ekonomi itu tadi, kesemuanya akan disandarkan kepada kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Hanya sekiranya kita benar-benar sedar dan benar-benar faham dan kita boleh menghayati, maka kita boleh menterjemahkan sebaik-baiknya dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita. So dia perlu kepada pertama pemahaman, kedua penghayatan. Kita kena hayati. Hayati ini kita mesti buat dengan passion, dengan hati.
So kita akan buat tanpa disuruh-suruh. Tak perlu pun undang-undang sebenarnya. Kalau kita dah benar-benar menjiwai dan menghayati, kita tak perlu pun kepada perundangan. Kita tak perlu pun kepada penguatkuasaan sebenarnya. Kalau kita dah benar-benar faham daripada hati dan kita dah benar-benar menjiwai dan menghayati, maka kita tak perlu kepada penggubalan undang-undang dan juga penguatkuasaan. Kalau kita benar-benar sedar, faham, dan kita boleh terjemahkan selepas itu apa yang kita faham dan kita hayati itu dalam tindak tanduk seharian kita untuk terus melestarikan alam sekitar ini. Bermula daripada merubah gaya hidup kita, merubah kita punya tabiat-tabiat dalam kehidupan seharian. Kita boleh ubah dan kita boleh mengarahkan kepada eco-friendly activity ataupun eco-friendly apa yang dikatakan semua yang mesra alam lah, tidak merosakkan alam. Senang cakap, kita boleh buat kegiatan, aktiviti dan juga gaya hidup yang tidak merosakkan alam sekeliling. Kalau kita letak benda itu dalam mindset kita, way of thinking kita, kita terjemahkan dalam tindak tanduk kehidupan seharian, maka kesemua itu akan berlaku dengan baik. Maknanya agenda yang kita letakkan untuk melestarikan alam sekitar ini akan dapat kita capai dengan baik, dengan cemerlang. Okey? Jadi yang itu saya rasa saya dah mengupas seterusnya juga apa yang diminta tadi oleh Puan Moderator untuk saya kaitkan terus kepada tema webinar, tema sayembara puisi melestarikan Sungai Kim Kim ini tadi, yang mana tema besarnya adalah sungai kita, tanggungjawab kita dan sungai kita, tanggungjawab kita dan masa hadapan kita. So yang itu saya concludekan di mana di sini kita boleh lihat memang peranan dan tanggungjawab itu multi-sektor ataupun melibatkan pihak yang pelbagai, tetapi ianya bermula daripada kita sendiri. So kita bertanggungjawab ya untuk sebenarnya memastikan bahawa pembangunan lestari kepada alam sekitar ini supaya kita boleh menjamin supaya generasi akan datang akan menerima sungai yang sihat, menerima alam sekitar yang sihat, supaya kita tidaklah pada generasi hari ini ataupun pada fasa kehidupan pada saat ini kita mengeksploitasi berhabis-habisan kepada alam sekitar ini sehingga kita melupakan sebenarnya generasi akan datang juga memerlukan kepada manfaat yang sama daripada sungai dan alam sekitar yang lain. Okay, so untuk itu kita kena memastikan bahawa bila kita dah mengetahui kepentingan sungai, kita dah tahu juga tanggungjawab setiap daripada kita bermula daripada diri kita sendiri dan kita boleh terus untuk melestarikannya kepada, memastikan kepada jaminannya kepada generasi akan datang supaya kelestarian ini berlanjutan sehingga manfaatnya dapat dinikmati dan dapat kita wariskan kepada generasi akan datang. So itu yang terkait dengan masa hadapan kita dalam konteks pelestarian sungai ini tadi. Jadi itu saja Dr. Nuraini. Baik, terima kasih Dr. Anida di atas pencerahan terhadap soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Saya kira kedua-dua soalan tadi telah memberi satu pengetahuan, pandangan dan juga idea yang dikemukakan itu dapat membantu kita dalam melestarikan sungai sebagai sumber kehidupan. Jadi dengan sempurnanya jawapan daripada penceramah kita Dr. Anida binti Robani, maka telah sempurnalah sesi webinar kita pada petang ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-puan, hadirin hadirat, saudara dan saudari dan juga adik-adik anak-anak pelajar sekalian ya. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai kita, tanggungjawab kita, masa depan kita. Salam, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.